Baik, ada kita bersama di segmen seterusnya bagi wawancara secara virtual bagi segmen Melayu Islam Beraja COVID-19 mengukuhkan nilai bangsa Brunei. Narasumber kita pada hari ini ya. Ya, bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Nur Amin bin Haji Tassim, iaitu merupakan pegawai pelajaran Politeknik Brunei. Sudah pun berada di hujung talian sebetulnya ya. Baik, Jadi kita alhamdulillah. cuba sapa beliau. Baik. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya untuk hari ini tuan? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. keadaan masa ni orang dalam keadaan sihatlah. Mudah-mudahan tuan dan juga puan moderator pun dalam keadaan sihat walafiat juga pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ya. jadi satu tajuk yang cukup menarik ni Betul. di dalam segmen Melayu Islam Beraja berkenaan dengan pengukuhan nilai Melayu Islam Beraja dalam menangani wabak COVID-19. Jadi bertepatan juga ya dengan keadaan pada masa kini ya. Kita sedang pun berhadapan dengan penularan wabak COVID-19 gelombang kedua ya. Jadi sebelum itu mungkin boleh Tuan Amin terangkan serba sedikit mengenai dengan konsep Melayu Islam Beraja ini sebagai satu rujukan bagi audiens ataupun penonton kita ni di luar sana. Silakan Tuan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Muammar dan juga Puan Mahirah ya untuk pagi ini. Jadi berbalik kepada soalan yang pertama tadi mengenai konsep Islam Beraja itu, mungkin sebagai mukadimah dulu ataupun pengenalan awal, kita sedia maklum bahawasanya konsep Melayu Islam Beraja ni memang sudah lama wujud dan diamalkan oleh orang-orang Ketani di negara Darussalam sejak dulu lagi. Dan perihal ini menjadi lebih kukuh apabila ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Abdullah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Darussalam mengisytiharkan Melayu Islam Beraja sewaktu Hari Kemerdekaan Ketani pada 1 Januari 1984 sebagai sebuah falsafah negara yang mesti dipegang teguh dalam amalan kehidupan seharian orang-orang Ketani, selaku orang-orang Brunei. Dan juga kita boleh melihat amalan-amalan dan juga cara hidup, contohnya umpamanya awar galat, tidak camah mata, lutanan dan juga mematuhi peraturan dan sebagainya ini memang sudah lama wujud dalam kehidupan masyarakat Ketani. Dan kita juga menyedari bahawasanya cabaran negara bukan hanya berfokus kepada memperkembangkan kemajuan ekonomi dan juga sosial serta memelihara kemantapan politik dan juga meningkatkan kemajuan infrastruktur, malah ia adalah amat penting untuk Ketani membina nilai dan peradaban bangsa yang bertunjangkan Melayu Islam Beraja. Oleh yang demikian, kemajuan ekonomi, infrastruktur dan sosial itu dianggap kurang memberi makna jika sesebuah negara tidak memiliki rakyat yang mempunyai daya ketahanan dan mengamalkan nilai-nilai murni dan moral yang baik. Jadi saya ingin mengambil kesempatan di sini juga, saya ingin membawakan beberapa petikan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Abdullah Sultan Yang di-Pertuan Negara Darussalam untuk Ketani jadikan sebagai panduan dan pegangan Ketani. Yang pertama, nilai yang paling agung dan tertinggi ialah konsep Melayu Islam Beraja. Ia tidak syak lagi merupakan benih satu-satunya yang boleh tumbuh dengan suburnya di bumi Darussalam. Kedua, setiap gaya dan unsur kehidupan itu hendaklah berpusat dan tidak lari daripada konsep dan semangat Melayu Islam Beraja. Dan yang ketiganya, kita akan tetap berpegang kepada prinsip Melayu Islam Beraja sebagai sumber etika dan budaya orang-orang Brunei yang telah berjaya membawa mereka sampai terbilang sebagai bangsa yang bersopan santun lagi penuh setia. Nah, jadi di sini berdasarkan kepada petikan-petikan ini dapatlah Ketani rumuskan bahawasanya Melayu Islam Beraja itu merupakan suatu nilai peradaban yang paling tinggi dan agung, dan berarti kata lain ia adalah merupakan suatu ketemadunan bagi negara Brunei Darussalam. Ia merupakan sumber etika dan budaya orang-orang Brunei
ia membentuk bangsa yang berjaya, bersopan santun, lagi setia, dan yang keempat yang boleh kita ambil daripada petikan-petikan ini, ia merupakan pusat setiap gaya dan juga unsur kehidupan. Baik, untuk seterusnya mungkin dapat dijelaskan oleh Tuan sendiri kaitan COVID-19 dalam Melayu Islam Beraja berkenaan, dalam konsep Melayu Islam Beraja tersebut. Baiklah. Jika kita lihat situasi pada masa ini, iaitu yang melibatkan pandemik COVID-19 yang telah melanda negara kita ni sejak 9 Mac 2020 yang lalu, ia adalah ujian yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak dapat nafikan bahawasanya pandemik ini memang telah memberi kesan yang besar kepada negara, terutamanya dari segi ekonomi, sosialisasi dan juga rutin harian kita ni, umpamanya dalam kita ni bekerja, bermesyuarat, beriadah, bersukan, membeli dan sebagainya. Dan perihalan ni berubah dengan sekelip mata, rutin-rutin harian kita ni, dan sehingga kini terdapat keadaan yang kita panggil norma baharu. Jadi perkaraan ini tidak mengenal agama, tidak mengenal etnik, kepercayaan maupun jantina. Dan pada 14 Mei 2020 yang lalu di Geneva, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengeluarkan amaran bahawa COVID-19 tidak akan dapat dihapuskan sepenuhnya, dan pihak WHO juga menyeru agar penduduk dunia menerima hakikat ini dan belajar untuk hidup dengan COVID-19. Jadi ini adalah perkara yang sedang kita ni lalui sekarang ni. Maka ketika kita berhadapan dengan pandemik ini, ia bukanlah lagi soal mencari kesilapan dan kesalahan atau mengapa berlakunya pandemik ini, namun kita perlu meninjau apa yang boleh dilakukan sekarang dan bagaimana kita boleh bertindak balas dengan cara yang lebih kolektif. Kolektif di sini dalam arti kata yang mudah untuk para pendengar semua memahami, ia adalah bersama-sama atau beramai-ramai sebagai satu kumpulan dalam kita ni melakukan sesuatu. Sungguh pun demikian, kita perlu melihat dari sudut positif. Maka dari itu ingin saya bahagikan kepada 3 komponen, iaitu aspek Melayu, aspek Islam dan juga Beraja. Apa antara nilai-nilai yang daripada 3 komponen ini yang dikukuhkan di dalam diri masyarakat. Jadi pada pagi ini insya-Allah saya meninjau bagaimana terdapatnya pengukuhan nilai-nilai Melayu Islam Beraja ketika negara dan masyarakat kita menangani wabak COVID-19 ini. Ya, Alhamdulillah. Jadi bercakap mengenai dengan pengukuhan nilai-nilai murni ini. Jadi mungkin dapat dijelaskan dari aspek mana ni sebetulnya pengukuhan nilai-nilai murni ini wujud, ya, ketika masyarakat kita ni sedang ataupun berhadapan menangani penularan wabak COVID-19 ini, Tuan. Mungkin dapat jelaskan ni. Okey, terima kasih Puan Mahira. Jadi seperti yang saya katakan, pagi ini saya akan lebih menerangkan perihalan ini berdasarkan kepada 3 tunjang utama falsafah Melayu Islam Beraja, iaitu Melayu, Islam dan juga Beraja. Pertama sekali, kita ni lihat dahulu daripada aspek Melayu itu. Daripada pemerhatian kita, jelas terdapat pengukuhan nilai keprihatinan. Ini adalah antara nilai yang pertama. Nilai keprihatinan dalam kalangan rakyat kita ni di negara Darussalam, dan kita lihat rakyat dan masyarakat setempat sangat mengambil berat akan keadaan negara pada masa ini, termasuklah nasib segelintir masyarakat yang ditimpa kesusahan. Maka dengan kukuhnya nilai keprihatinan ini, rakyat bersatu padu dan menunjukkan semangat perpaduan yang jitu. Dan perkara ini dizahirkan melalui beberapa tindakan, umpamanya petugas-petugas di barisan hadapan, kalau kita ni lihat pada masa ini, yang terdiri daripada kalangan warga kesihatan seperti para doktor dan jururawat, serta badan-badan beruniform seperti pasukan polis dan juga pasukan tentera, yang banyak mengorbankan masa dan tenaga siang dan malam untuk memastikan negara dan hal perihal kerajaan dan kesejahteraan masyarakat ini terus terjaga, terus beroperasi dan juga berjalan lancar. Jadi ini yang pertama. Yang keduanya,
ada sebahagian juga daripada orang-orang awam, masyarakat awam yang menjadi sukarelawan. Kita ini dapat nafikan, kita ini lihat aktiviti sukarelawan ini memang sudah giat dijalankan walaupun sebelum adanya wabak COVID-19 ini. Tetapi di dalam sewaktu COVID ini, para sukarelawan ini turut berganding bahu dengan pihak kerajaan untuk menghulurkan bantuan, umpamanya bekalan makanan, barang keperluan asasi dan sebagainya kepada masyarakat-masyarakat yang dalam kesusahan dan yang memerlukan. Dan lebih-lebih lagi ada di antara masyarakat Ketani yang terpaksa berada dalam keadaan kuarantin di kediaman masing-masing. Dan perihal ini menunjukkan bahawasanya masyarakat Brunei itu bersatu padu dan juga sehati dalam tadi memeduli hal ehwal kemasyarakatan. Selain itu juga terdapat apabila terdapat keperluan peralatan perlindungan diri atau yang kita ni PPE dalam kalangan petugas hospital dan juga di pusat-pusat pengasingan, pelbagai pihak turut tampil, sama ada daripada agensi kerajaan maupun agensi swasta, badan bukan kerajaan, NGO, malah daripada kalangan individu sendiri pun ada yang segera menyumbangkan ide ataupun ideanya kita ni, kewangan dan juga tenaga untuk menyediakannya. Dan apabila menyebut tentang PPE, saya masih ingat sewaktu gelombang pertama dahulu, antaranya macam contohnya para pegawai-pegawai serta kaki tangan daripada Politeknik Brunei serta daripada IHS-UBD, walaupun diorang ini pensyarah, tugasnya mengajar, tetapi bila negara memerlukan bantuan, diorang pun ikut serta juga menghulurkan bantuan dalam penyediaan face shield dan sebagainya. Ini yang saya ingat dulu. Dan malah terdapat juga sebilangan individu yang bolehnya kata ni dermawan yang turut sama mengambil berat hal ehwal masyarakat di sekeliling mereka. Jadi indah kira di kampung-kampung maupun di kawasan-kawasan bandar. Ini yang jelas kita ni lihat. Dan ini merupakan salah satu amal jariah yang besar ganjarannya di sisi syarak, dan di sebalik hikmah orang lain berada dalam kesulitan, ada yang tampil memenuhi hajat-hajat saudara-saudara kita ni yang dalam yang memerlukan, di mana ia sangat dituntut oleh agama. Baiklah. Keduanya kita ni lihat daripada aspek Islam itu sendiri. Pandemik COVID-19 ini adalah ujian, seperti yang saya katakan, adalah ujian yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memerlukan kita ni sebagai manusia untuk lebih peka berfikir dan sentiasa kembali kepada fitrahnya. Dan apa yang berlaku ini adalah ketentuan, kehendak dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dalam ujian ini akan ada hikmah dan juga rahmat di sebalik apa yang berlaku, termasuk ketika negara berdepan dengan pandemik COVID-19. Dan kita perlu menerima hakikat ini seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Taghabun ayat 11 yang bermaksud, tiadalah menimpa sesuatu musibah melainkan dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah akan diberi petunjuk kepadanya, dan Allah mengetahui atas segala sesuatu. Ini bermakna manusia yang beriman percaya bahawasanya musibah besar ini adalah sebagai rahmat dan sudah pasti akan bersangka baik kepada bahawanya wabak COVID ini adalah ruang untuk Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan lagi ganjaran kepada hamba-hambanya yang bersabar. Nah, di sini dapat kita ni lihat bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tu mengajar, mendidik jiwa kita ni dengan nilai sifat sabar dan tabah menghadapi ujian. Ada yang kedua, iaitu sifat sabar, nilai sabar dan juga nilai tabah. Dengan sifat-sifat tersebut akan membolehkan kita ni menjadi orang yang redha terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ia boleh mengelakkan diri kita ni daripada bersikap marah, kecewa, berputus asa, malah perasaan resah gelisah dalam kata ni menghadapi kesusahan, kesulitan, kesakitan yang sedang dialami oleh kita pada masa ini. Dan selain daripada itu juga Allah Subhanahu Taala telah mengingatkan kita ni di dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mu'min ayat 60 yang tafsirnya, dan Tuhan kamu berfirman,
berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Dan di sini kita lihat berbalik kepada Allah itu adalah fitrah kita ni selaku manusia, dan memang kita ni berkehendak kepadanya, sebab itu kita ni memohon doa perlindungan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Hal Ehwal Agama menyeru seluruh rakyat untuk sama mengamalkan umpamanya membaca kunut nazilah, doa tolak bala, doa mohon perlindungan daripada wabak COVID-19, bacaan surah Yasin dan sebagainya. Dan dengan kerjasama Radio Television Brunei RTB, pihak kerajaan juga mengambil inisiatif untuk menyiarkan bacaan doa perlindungan yang dibaca oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan di siaran televisyen dan juga radio-radio tempatan. Ini adalah antara yang kita lakukan. Dan sebagai hamba Allah yang beriman, kita ni adalah bersabar dan tabah dalam kita ni menghadapi ujian yang menimpa ke atas diri kita ni semua. Kerana semua ini kita ni selaku yang beriman, kita ni tahu bahawa ini adalah kuasa dan juga kadar Allah Subhanahu Wa Taala sebagai peringatan kepada hamba-hambanya supaya kita ni tu indahnya orang kita ni indah terus lalai dan leka dalam kesenangan dan juga kemewahan hidup di dunia. Dan kalau kita ni perhatikan kita ni orang sebelum hambatan gelombang yang kedua, kita ni menikmati keadaan aman dan keadaan aman dalam lebih daripada 1 tahun dalam keadaan aman. Jadi dalam tempoh itu bagaimana keadaan kita? Apakah kita ni terus mengingati ataupun kita ni lalai apabila sudah tidak ada kes-kes jangkitan tempatan? Jadi ini yang perlu kita fikirkan. Maka dari itu kita perlu muhasabah diri dalam diri kita ni, dalam kita ni berusaha untuk berganding bahu dalam kita ni menangani wabak COVID-19 ini. Dan yang seterusnya kita ni kan melihat daripada aspek beraja di bawah Perlembagaan Negeri Brunei 1959 di dalam bab 4-1 ada menyebutkan kuasa memerintah yang tertinggi bagi negara Brunei Darussalam itu terletak di dalam tangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Jadi di sini menunjukkan bahawa kuasa yang diamanahkan di bawah perlembagaan ini ditumpukan kepada kebajikan, kesejahteraan serta keamanan rakyat dan juga penduduk negara ini. Maka selaku rakyat kita ini perlu menunjukkan bersifat taat setia kepada sultan dan kerajaan, termasuklah undang-undang yang ada di negara kita ni, negara Brunei Darussalam. Kerana apa? Keganasan virus ini, ia tidak mengenal kedudukan, ia tidak mengenal pangkat, ia tidak mengenal jawatan, malah tidak mengenal kelas sosial. Yang penting virus COVID-19 ini ia kenal manusia. Jadi kita ni sebagai manusia ini adalah yang boleh menghentikannya dengan pengukuhan nilai taat dan patuh dalam diri masing-masing. Jadi ini antara nilai yang ketiga yang ingin saya tekankan di sini. Nilai taat dan patuh itu bermaksud mentaati dan mematuhi segala undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan maupun saranan-saranan pihak kerajaan, baik secara bertulis maupun secara lisan. Jadi antaranya macam umpamanya pihak kerajaan menyarankan kita ni untuk sentiasa memakai sungkup muka, penggunaan pen sanitasi tangan atau hand sanitizer, amalan mencuci tangan menggunakan sabun dan juga penjarakan fizikal maupun penjagaan kebersihan diri. Dan serta pematuhan prosedur operasi standard atau SOP. Dan SOP ni kalau kita ni lihat sebagai contoh, kita ni ambil lah iaitu dalam kita ni membeli barang keperluan harian kita ni, dan tuntutan yang diperlukan berdasarkan kepada SOP yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Negara Darussalam adalah seperti mengimbas kod QR, menggunakan Bro Health tersebut. Selain daripada itu juga sebelum kita ni memasuki premis perniagaan, kita perlu merekod ataupun mengambil suhu badan dulu, mencek kita ni punya body temperature dan sebagainya. Dan
ada sesetengah premis-premis, dan kalau tidak silap saya semalam ada Yang Berhormat Menteri Kesihatan ada menyuarakan terpulang kepada kepada premis tersebut untuk membuat kawalan bilangan pelanggan, kerana ini adalah hak diorang untuk menjaga keselamatan dan juga kebersihan premis satu. Jadi kawalan bilangan pelanggan ini adalah antara SOP yang digaris pandukan oleh pihak kerajaan kepada peniaga-peniaga. Dan selain daripada itu juga penggunaan sanitasi tangan serta pembersihan dan juga proses disinfeksi membabitkan premis dan kemudahan perniagaan. Jadi apabila menyentuh soal disinfeksi ini, kita ni melihat apabila kita ni mendengar berita-berita tempat-tempat awam, umpamanya kedai-kedai yang terjejas oleh COVID ini terpaksa ditutup sementara untuk dilaksanakan penyakuman dan sebagainya, disinfeksi atau. Jadi tidak dapat dinafikan perkara ini memang diambil seriuslah oleh masyarakat kita ni, walaupun masih lagi terdapat segelintir masyarakat yang menganggap remeh perkara sedemikian. Dan kalau kita ni amat-amati benar-benar kalau kita ni abaikan perkara ini, jadi sudah setentunya wabak ini akan terus bertebaran di serata tempat. Dan kita ni lihat sudah pada masa ini kluster-kluster baharu yang hari demi hari muncul. Jadi ini adalah antara perkara yang kita ni ingin elakkan. Elakkan iaitu penambahan kluster dari hari ke hari, kerana kita ni kan mahu kluster ataupun jumlah bilangan kes ini menurun. Ini yang kita ni harapkan. Jadi perlunya kita ni patuh dan juga taat supaya kita ni dapat mengelakkan kesan yang buruk kepada kesihatan awam maupun ekonomi negara itu sendiri. Ya. Ya, Alhamdulillah. Jadi mungkin memang satu penjelasan yang cukup padat ya. Alhamdulillah. Jadi lebih kurang 2 minit ya. Mungkin dapat diterangkan secara rumusan ya, secara ringkasnya ni Tuan, silakan. Baiklah. Jadi untuk nyorangnya kata ni penggulungan lah sebagai untuk penggulungan. Jadi selaku rakyat negara Darussalam, masyarakat kita ni anda kira lah rakyat tempatan maupun rakyat yang sedang bekerja di negara kita ni perlunya kita ni melakukan peranan dan juga tanggungjawab kita ni. Okey. Dan seperti mana yang seringkali kita ni dengar, bukan sahaja di radio-radio, malah di sewaktu persidangan PC yang di udara setiap jam 4 petang maupun jam 5 petang, iaitu laungan teranah tah di rumah seperti yang dinasihatkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan Ketani. Jadi kenapa adalah kerana Ketani ini semuanya berbumbungkan langit yang sama yang Ketani panggil Brunei Darussalam. Dan sebagai masyarakat, sebagai sebuah masyarakat tani, perlunya Ketani menerapkan nilai-nilai murni dan integriti sebagai jati diri. Jadi Ketani perlunya bermuafakat, hidup bermuafakat, menjaga sesama Ketani kerana ia adalah tanggungjawab bersama dalam Ketani menjaga keselamatan, keamanan dan juga keharmonian negara. Dan saya kira di usia dewasa ini Ketani tolaklah usia kanak-kanak kerana mereka masih lagi perlu bimbingan. Tetapi berbeza dengan Ketani selaku orang yang sudah dewasa, di usia yang sudah dewasa ini perlunya Ketani berfikir secara matang. Baik masyarakat orang yang masih lagi negatif COVID ataupun yang positif COVID, anda kira semua masyarakat ini Ketani perlu berfikiran matang. Berfikiran matang di sini apakah Ketani itu mau lagi nyorang di Ketani nyorang benar kena ulahkan macam kanak-kanak ataupun sebagai orang yang sudah dewasa. Jadi dan saya pasti saya yakin Ketani sebagai orang dewasa ini indah mau dilakukan sedemikian. Dan laungan teranah tadi rumah ni ia bukan hanya setakat satu nasihat, malah Yang Berhormat Menteri Kesihatan sebenarnya bukan lagi menasihati tetapi merayu kepada seluruh rakyat untuk Ketani menjaga
ataupun memainkan peranan ketani. Dan jadi itulah yang ingin saya katakan ya. Berfikiran matang, laksanakan tanggungjawab petani, dan orang dalam kata pepatahannya petani, yang ringan itu sama petani jinjing, yang berat sama petani pikul. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Dan kini kebergantungan antara satu sama lain ini akan membina semula nilai-nilai Melayu, nilai Islam Beraja, nilai-nilai murni dalam kalangan ahli masyarakat petani ketika kita bersama menangani penularan wabak COVID-19 ini. Mungkin itu saja yang boleh saya berikanlah untuk pagi ini, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada narasumber kita menyentuh begitu padat untuk mengkongsikan bersama bagi segmen Melayu Islam Beraja. COVID-19 mengukuhkan nilai bangsa Brunei. Dan sudah satu dengan pengungsian berkenaan, Alhamdulillah kita ada melihat kesimpulannya ataupun hubungan dalam kita ni sama-sama menjaga, dan keberkesanannya insya-Allah kalau dapat kita tanai konsep Melayu Islam Beraja berkenaan, dapat juga kita ni kalahkan ataupun juga tewaskan penularan wabak COVID-19 ini. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Nur Amin bin Haji Tassim, Pegawai Pelajaran dari Politeknik Brunei. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.